Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nurul Iman binti Muhammad Asri. Nombor matrik I183033070. Saya hari ini akan menceritakan tentang peristiwa kewafatan ibu bapa baginda Rasulullah SAW. Sebelum saya ceritakan pasal peristiwa tersebut, saya akan cerita dulu pasal biodata kedua ibu bapa baginda secara ringkas. Okey. Yang pertama, biodata bapa baginda sendiri. Nama bapa baginda ialah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Beliau berasal daripada Bani Quraisy, iaitu Bani yang paling mulia dan paling terkenal di kalangan orang Arab. Okey. Seterusnya ialah moyang beliau merupakan iaitu Qusay bin Kilab merupakan orang pertama yang menjadi penjaga kepada Kaabah. Nama ibu kepada Abdullah merupakan Fatimah binti Amru bin Ais bin Imran bin Makhzum bin Yakhzah bin Murrah. Okey, ada juga riwayat yang menyatakan bahawa Abdullah ni dia ada 6 orang adik-beradik, iaitu Abu Lahab, Abu Talib, Abbas, Hamzah dan juga Haris. Termasuk dia 6 lah Abdullah kan. Okey, Abdullah merupakan antara anak yang paling mempunyai akhlak yang paling mulia, akhlak yang paling bagus, budi pekerti yang paling bagus. Jadi disebabkan itu Abdul Muttalib menjadikan Abdullah ni sebagai anak kesayangan dia di antara adik-beradik yang lain. Okey, seterusnya ialah biodata ibu baginda sallallahu alaihi wasallam. Nama ibu baginda seperti yang kita tahu ialah Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zurah bin Kilab. Aminah juga merupakan antara yang berketurunan Bani Quraisy juga. Dia dianggap sebagai wanita yang paling mulia kerana kedudukan dia sendiri dan keturunan dia juga. Bapa Aminah merupakan ketua kepada kabilah Bani Zurah, iaitu Bani Zurah ni dia ialah Bani yang datang yang berketurunan daripada keluarga Nabi Ibrahim melalui susu galur Nabi Ismail alaihissalam. Seterusnya saya akan cerita pula pasal perkahwinan antara Abdullah dan Aminah. Abdullah ni dia ni kan saya cerita tadi, dia ni ada sifat budi pekerti yang baik, akhlak yang mulia apa semua kan. Dia ni juga tampan dan mempunyai badan yang tegap. So ketika di umur 24 tahun Abdul Muttalib ingin menjodohkan dia dengan Aminah. Waktu dia umur 24 tahun, Aminah masa tu umur dia masih 17 tahun. Jadi Abdul Muttalib ni dia nak pergilah Aminah, dia bawa Abdullah sekali berjumpa dengan ayah Aminah iaitu Zuhrah sendiri untuk melamar Aminah menjadi isteri kepada Abdullah. Ada juga sebahagian ahli sejarah mengatakan bahawa masa tu ayah Aminah dah meninggal dunia. Jadinya yang jaga Aminah ialah pakcik dia yang bernama Uhyab. Jadi Abdullah dengan Abdul Muttalib bapa dia ni pergilah jumpa Uhyab untuk meminang Aminah. Semua dah setuju, jadi diorang pun berkahwin. Selepas berkahwin apa semua kan, so kehidupan dia bahagialah dengan Aminah apa semua ni. Pada masa yang sama juga Abdul Muttalib masa tu dia dah jadi ketua penjaga kepada Kaabah tau. Okay, so satu hari Abdul Muttalib dia mengarahkan Abdullah untuk ikut berdagang bersama satu kabilah Arab ni ke Syam. Jadi Abdullah ni dia tak naklah ingkari bapa dia, so dia turutilah kata bapa dia untuk pergi berdagang ke Syam. Jadi bila dia berdagang, dia terpaksalah tinggalkan isteri dia Aminah tu. Aminah masa tu dah mengandungkan Nabi Muhammad lah masa tu. So dia terpaksa tinggalkan Aminah dekat Mekah dengan family dia macam tu. Jadi Aminah ni dia terpaksa juga relakan suami dia pergi ke Syam untuk mencari rezeki untuk menyara keluarga dia demi kebaikan keluarga dia macam tu. Seterusnya saya akan cerita pula macam mana peristiwa Abdullah meninggal. Okay, tadi kan Abdul Muttalib dah arahkan Abdullah untuk pergi ke Syam untuk berdagang kan. Jadi Abdullah pun pergi. So Abdullah ni dia dah duduk dekat Syam tu beberapa bulan dah, dah lama lah. Kadang-kadang dia pergi Gaza untuk buat urus niaga, and then dia balik ke Syam balik. Kadang-kadang pergi Madinah balik ke Syam balik macam tu. Jadi satu hari Abdul Muttalib dia arahkan Abdullah untuk balik
ke Mekah untuk melawat family dia dah, termasuk isteri dia. Masa tu Aminah dah syarat mengandungkan Nabi tau masa tu. Jadinya Abdullah ni pun setujulah untuk balik jumpa dengan family dia. Kat siapa je tak nak balik jumpa family. Jadinya Abdullah ni pun baliklah ke Mekah dengan grup dia adalah grup kabilah lah kita panggil kan, kabilah dia, untuk balik ke Mekah. Daripada Syam ke Mekah, perjalanan Syam ke Mekah tu memang mengambil masa yang panjang lah. Masa dulu tak ada kapal terbang, ada unta je kan. Masa dalam perjalanan Abdullah ni ada singgah dekat Madinah sebelum sampai ke Mekah. Ininya dia jatuh sakit masa dia dekat Madinah tu. Waktu dia dekat Madinah tu sebenarnya dia nak lawat makcik dia yang ada dekat Madinah. Jadi masa dia melawat makcik dia tu lah, dia tiba-tiba diserang penyakit. Jadi berita yang dia terkena penyakit tu sampai dekat Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib arahkan anak sulung dia iaitu Haris untuk bawa pulang Abdullah ni bila dia dah sihat nanti. Tapi malangnya Haris tak sempat nak bawa balik Abdullah dah meninggal dunia dekat Madinah dan dikuburkan dekat sana. Okey, nama tempat dia orang kuburkan Abdullah ialah Darun Nabirah Al-Ja'di dekat Madinah. Saya tak sure tempat tu ada lagi ke tak. Haris ni bagi tahu lah dekat ayah dia dengan Aminah bahawa Abdullah dah meninggal. Jadi dia orang pun semua sedih sampai ke Aminah ni. Dia terlalu sedih sampai dia buat satu syair. Nama syair tu ialah Ar-Raqsa. Tapi dalam bait-bait syair tu memang dia letakkan dia punya ungkapan dia tu sedih sangat, meratapilah pemergian suami dia. Abdullah meninggal dunia waktu umur dia 25 tahun. Itu ialah cerita pasal macam mana Abdullah meninggal dunia. Seterusnya saya akan cerita pula pasal Aminah, peristiwa Aminah meninggal dunia. Okey. Lepas kematian ayah baginda Abdullah, masa tu Nabi Muhammad dah lahir dah lah. Okey, cerita Aminah meninggal ni Nabi Muhammad dah lahir dah masa tu, umur dia 6 tahun. Okey, jadinya masa Abdullah meninggal dulu tu, Aminah ni sedih sangat. Bukan hanya sebab dia dah kehilangan seorang suami, dia malah fikir yang anak dia nanti dia dibesarkan tanpa ayah, tak macam anak-anak orang lain lah. Dibesarkan ada ayah kan, tapi Nabi Muhammad dah lahir dah jadi seorang anak yatim, tak ada ayah. Kemudian tak lama lepas tu, sebab Kak Amin ni terlalu sedih sangat kan, macam-macam berlakulah. Dia sampai kan dia upah orang tu susukan Nabi, sebab dia pun tak mampu nak susukan Nabi, dia sakit apa semua kan. And then masa tu Aminah dia ada nak pergi melawat keluarga family Abdullah dekat Madinah, dan dia nak melawat lah kubur Abdullah masa kat Madinah masa tu. Jadi diorang pun pergi. So dah lama diorang pergi, dah sampai dah semua kan. Diorang duduk kat Madinah tu dalam masa sebulan macam tu lah, lebih kurang. Kemudian Aminah ni pun ambil keputusan untuk baliklah ke Mekah, sebab diorang duduk dekat Madinah tu dalam masa sebulan kan. Jadi Aminah dengan rombongan-rombongan dia ni pun bersiaplah untuk balik dari Madinah ke Mekah. Maknanya, tapi bila Aminah nak balik, tak sampai lagi Mekah, dia orang baru sampai satu kawasan ni, nama dia Al-Abwa. Okey, masa dekat Al-Abwa tu lah Aminah diserang penyakit dan kemudiannya dia meninggal dunia dekat situ juga, dan dikuburkan dekat tempat tu. Nama tempat tu Al-Abwa lah. Saya tak sure Al-Abwa tu dekat mana. Okey. Ininya masa tu Nabi Muhammad SAW sedihlah sangat sebab mak dia meninggal dunia waktu dia masih kecil lagi, baru umur 6 tahun. Ayah dia pula dah meninggal dunia, dah tak ada waktu dia masih dalam kandungan mak dia lagi kan. Jadinya ada juga riwayat mengatakan yang Nabi Muhammad ni baru je beberapa hari sebelum dia orang nak bertolak balik ke Mekah tu, Aminah selalu cerita dekat dia yang ni rindu kat ayah dia, rindu dekat Abdullah, dia rindu sangat-sangat Abdullah ni. Dia selalu cerita dekat Nabi Muhammad lah masa tu. Tiba-tiba masa hari dia orang nak balik ke Mekah, Aminah meninggal dunia depan mata dia, macam tu lah. Jadinya Nabi Muhammad ni sedih sangat sebab dia dah kehilangan seorang ibu.
Bahkan bukan dia je sedih, Abdul Muttalib pun sedih juga, dan dia ambil keputusan untuk jaga Nabi Muhammad lah, sebabkan itu cucu kesayangan dia kan, macam tu. Ni itulah cerita dia, macam mana Aminah dan Abdullah meninggal dunia. Jadi saya rasa sampai situ saja. Yang kurang datang daripada diri saya sendiri, dan yang baik-baik itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekian, terima kasih.